Minhum bisautika. Huruf mim mati tak ada tanda, kemudian bertemu dengan huruf ba dipanggil sebagai ikhfa syafawi. Okey, dipanggil sebagai apa? Ikhfa syafawi. Dan cara kita nak baca ikhfa syafawi ada dua. Cara kita nak baca. Okey, sorry. Yang pertama, anda boleh baca dia dengan sebagai, kita panggil sebagai furjatus syafatain. Ada 3 cara pendapat. Yang kedua, itbaqus syafatain. Yang ketiga, baca dua-dua. Ketika kita baca seorang, baca dengan furjah. Baca depan guru, ikut guru. Ikut guru. Okey, ada 3 pendapat bagi ikhfa syafawi ke ikhfa syafawi ataupun iqlab. Ikhfa syafawi iaitu nun mati bertemu dengan huruf ba. Kalau ikhfa syafawi, kalau iqlab nun mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan huruf ba. Boleh? Kalau ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba. Kalau iqlab nun mati bertemu dengan ba. Jadi cara nak bacanya adalah kita ada 3 benda. Yang pertama, anda baca dengan furjatus syafatain. Bagi kedua-duanya anda baca furjatus syafatain. Ataupun anda baca dengan itbaqus syafatain kedua-duanya. Ataupun kalau anda nak baca seorang, anda baca furjatus syafatain. Kalau nak baca ramai, nak baca depan guru, anda ikut guru. Furjatus syafatain maksudnya rapat bibir. Furjatus syafatain maksudnya apa? Genggam bibir. Minhum bisautik. Kalau itbaqus syafatain, minhum bisautik. Boleh? Kalau iqlab, contoh iqlab dekat sini. Contoh iqlab kita ambil daripada muka surat ni, contoh iqlab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada contoh iqlab. Tapi nak mudahnya, kita ambil ini ya. Ambil perkataan min ba'di. Min ba'di. Okey. Dia ada 2 ni. Ikhfa syafawi. Yang ni ikhfa syafawi. Yang ni iqlab. Ikhfa syafawi dengan iqlab. Macam mana kita nak baca ni? Kita boleh guna. Okay. Asas dia adalah dia ada 2 benda. Asas dia adalah ada 2 benda. Satu dipanggil furjatus syafatain. Satu lagi itbaqus syafatain. Itbaqus syafatain. Furjatus syafatain. Okey. Furjatus syafatain ni maknanya renggang bibir. Satu lagi dipanggil rapat bibir. Rapat kedua bibir. Okay. Furjatus syafatain ataupun itbaqus syafatain. Boleh? Jadi, pendapat yang mengatakan itbaqus syafatain ataupun furjatus syafatain ni, anda kena faham macam ni je. Saya dekat sini saya tulis pendapat Okey. Satu saya buat macam ni. Ikhfa. Satu pendapat dia. Okay. Pendapat pertama ada yang kata iqlab itbaq. Iqlab baca dengan itbaq. Rapat bibir. Ada yang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikhfa syafawi
baca dengan furjah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang kata iqlab dan juga iqlab dan ikhfa baca furjah ketika baca seorang, ketika baca ramai, baca depan guru, baca ikut guru. Jadi 4 pendapat. Tolong tengok setting kat Umi saya terbelok di komen dia. Jadi ada beberapa pendapat ni untuk ikhfa, okey. Asas dia ikhfa syafawi ataupun iqlab ni asas dia. Sama ada perkataan ikhfa syafawi saya datangkan contoh minhum bisauti. Okey, iqlab contoh min ba'di. Okey, dia ada 2 pendapat. Pertamanya furjatus syafatan iaitu renggang bibir. Yang kedua itbaqu syafatain maksud dia apa? Rapat bibir. Jadi untuk pendapat ni saya datangkan 4 pendapat. Yang pertama adalah iqlab baca itbaq, rapat bibir, ikhfa syafawi baca dengan furjah, renggang bibir. Pendapat kedua, iqlab dan ikhfa baca itbaq, itbaqu syafatain mana rapat bibir. Pendapat ketiga, iqlab dan ikhfa baca renggang bibir. Pendapat yang keempat adalah iqlab dan ikhfa. Kalau anda berlatih seorang, anda baca berlatih dengan furjah. Okey. Kalau baca depan guru, anda ikut guru. Kenapa perlu anda baca furjah ketika baca seorang? Kerana apa? Kalau anda latih furjah, okey, baca yang rapat renggang bibir, anda akan dapat baca yang rapat bibir. Rapat bibir ni mudah je. Rapat minhum bisauti min ba'di. Tapi kalau anda latih yang furjah ni minhum bisautik min ba'di, dia kena latihan yang kuat, latihan yang banyak, latihan ni. Barulah anda boleh baca dia. Kalau depan guru, kalau guru kata baca dengan furjah, anda boleh baca furjah. Kalau anda baca dengan itbaq, boleh baca dengan itbaq. Furjah ni makna renggang bibir, itbaq maksudnya rapat bibir. Jadi ada 2, nampak? Jadi ada 4 pendapat. Okey, bukan 3, 4. Tulis 4. Ustaz Al-Mukhlisin, okey, dia Al-Mukhlisin kita lebih kepada memilih ketika seorang berlatih dengan furjatus syafatain, renggang bibir, dan bila baca depan guru, ikut guru. Okey, betul. Nampak 3 pendapat cara nak baca ikhfa syafawi ataupun iqlab. Ikhfa syafawi mim mati bertemu ba, iqlab nun mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu ba. Iqlab nun mati bertemu ba. Iqlab baca itbaqus syafatain, rapat bibir, dan ikhfa baca furjatus syafatain, renggang bibir. Yang kedua, kedua-dua dibaca furjatus syafatain, renggang bibir. Yang ketiga, kedua-dua dibaca dengan itbaqus syafatain, rapat bibir. Okey. Boleh Dan mana-mana dia tak ada istilah nak balas ke apa, pilih mana satu. Yang pentingnya kita dalam belajar Quran dengan guru, yang paling penting adalah adab kita. So macam mana kita nak beradab, ikut guru. Kalau dia guru yang bertegas kena baca macam ni, ikut je. Kalau guru kata ikut awak lah, so ikut awak, ikut yang saya kata. Kalau baca sendiri, baca furjah. Kalau baca depan guru, anda boleh baca itbaq ke furjah ke. Sebabnya apa? Sebabnya yang furjah ni dia sedikit perlu ada latihan yang banyak. Perlu ada latihan yang banyak barulah anda boleh baca. Boleh baca dengan cara furjatus syafatain, iaitu renggang bibir. Boleh ke boleh? Okey, alhamdulillah. Okey dah? Dah settle? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Jom kita baca. Sambung. Bi khaylika, minhum bi sautika wa ajlib. Huruf ba ada sifat qalqalah, alaihim ada sifat lin. Bi khaylika, huruf mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi juga. Kemudian okey. Kat ni ikhfa syafawi baca rapat bibir. Ikhfa syafawi rapat bibir. Okey. So boleh?
So, jangan pilih yang mana-mana satu lah. Jangan pilih tiba-tiba pilih pilih yang mana. Tak, jangan pilih. Pilih tu pilih kena pilih ni dah. Kena pilih betul-betul pilih. Kalau anda pilih yang ni, bagi tahu. Saya pilih yang ni. Kalau yang ni, pilih yang ni. Tapi kalau anda pilih-pilih pun, jangan main pilih je. Saya rasa nak pilih-pilih je. Tak, kena berguru. Saya baca dengan guru saya macam ni. Saya baca dengan guru saya macam ni. Guru yang menerangkan benda tu. Kadang-kadang kita dah baca berguru, kita dah berguru, tapi guru tak sebut. Jangan main sebut lah. Boleh? Yang ni saya sebut. Ini adalah yang saya buat research, saya tengok kebanyakan guru berpendapat macam ni lah. Ini pendapat-pendapat yang kita dapat. Pendapat ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni. So, lebih better saya ambil yang nombor 4 lah. Okay, saya ambil yang nombor 4, saya latih hurujah. Kemudian, saya baca depan guru, saya latih ikut dia. Tapi, jangan risau, anda latih dua-dua. Latih dua-dua, tapi ketika baca, pilih satu je. Ketika baca, janganlah pula baca contoh wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alaihim. Yang ni baca lain, yang ni baca lain je. So kalau pilih yang tu, baca satu ayat yang tu, ataupun kita baca Quran sampai surah Allahul Azim. Kalau kita baca ikhfa syafawi dengan ataupun mudah nak faham. Kalau kita tengah latih semua dengan itbaqus syafatain, so latih. Kalau kita tengah latih furujatus syafatain, latih. Jangan main tiba-tiba nak tukar, tiba-tiba nak tukar. Tak boleh nak tukar tiba-tiba. Kita bukan baca jamak ni. Jamak ni maksudnya bukan baca yang kata lain-lain qiraat. Tak. Kena ikut satu je. Yang anda baca daripada mula baca sehingga surah Allahul Azim, anda pilih satu je. Jangan main pilih je, tak boleh. Boleh Okey, so kita teruskan pilih-pilih. Pilih-pilih tak faham. Ikut guru je lah. Saat pilih nombor 4, pilih nombor 4. Okey. Pilih nombor 1, 2, 3, 4. Pilih 1, 2, 3, 4. Anda pilih yang mana satu yang saya cerita tadi. Pilih yang mana satu. Tapi pastikan ketika kita baca, kena seragamkan. Poin dia kena seragamkan. Macam ma'aridis sukun lah. Kita boleh pilih 2, 4 atau 6. Tapi seragamkan. Itu formula yang penting. Boleh ya? Okay, so kita baca. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 64. Yang isu Allahumma salli ala sayyidina, macam mana nak baca ikhfa syafawi ataupun iqlab. Isu nak baca ikhfa syafawi ataupun iqlab saya dah terangkan tadi. Tapi apa-apa pun, sekiranya ada di kalangan guru ataupun orang yang hebat yang kata pengajian dia boleh terangkan kepada saya sebab kenapa dan sebab kenapa, saya alur-alurkan untuk anda tegur saya. Saya masih belajar dan saya akan teruskan belajar sehingga ke akhir hayat saya. So insya-Allah, kalau ada dekat guru-guru, ada ulama, ustaz-ustaz yang boleh terangkan kepada saya kenapa kena baca macam ni, boleh datangkan hujah dan hujah. Alhamdulillah, saya sangat-sangat alur-alurkan kerana seperti yang saya pastikan tadi, saya masih belajar dan saya nak sangat-sangat ilmu tentang perkara itu. Kalau boleh, datangkan hujah, datangkan dalil. Yang ini apa yang saya kongsikan, ini adalah 4 pendapat ini, apa yang saya belajar dan saya tahu, dan saya buat research, dan kebanyakan guru-guru ataupun alim ulama, ustaz-ustazah mengajar, dia akan sebut tentang perkara-perkara ini, dan saya klasifikasikan ataupun saya ringkaskan kepada 4 pendapat.
Dan saya mengambil yang pendapat keempat ini adalah pendapat saya sendiri yang saya belajar, yang saya setakat yang saya buat research. Sebabnya apa? Ini adalah yang keempat ini yang penting. Kenapa penting? Kita latih yang furjah. Dengan kita latih furjah, kita akan dapat latih itbaq sangat mudah. Dan yang paling penting adalah ketika anda baca dengan guru, ikut guru ajar. Sebab keberkatan guru itu yang penting. Keberkatan guru itu yang penting. Kita takutnya macam ni, kita duduk bincang, kita belajar banyak, tiba-tiba jumpa guru ni, kita kata guru ni salah-salah, sedangkan guru itu sebenarnya dapat bagi pelbagai keberkatan untuk anda. Kita bukan target untuk kita terror ataupun hebat dari segi ilmu tajwid saja, tetapi kita nak ada keberkatan hidup. Yang penting adalah kita nak cinta Quran, nak cinta Quran, kemudian nak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian cinta kepada Allah. Tetapi kenapa kita kena ada juga sifat nak tahu. Kenapa jadi macam tu? Kenapa kita kena ada sifat tu juga? Sebab apa? Kena ada sifat. Sebab kita nak kena ada satu sifat, dipanggil sifat yang detail, sangat-sangat menjaga. Sangat-sangat nak tahu sangat. Sebab apa? Nak rasa cinta tu. Nak rasa cinta tu. Okay, boleh kalau ada perasaan tu, tapi yang tak naknya adalah perasaan nak claim orang ni salah, itu tak boleh ada. Okay, so itu saja dari perkataan saya. Kalau anda nak Al-Muflisin bimbing anda daripada kosong hingga ke rasa cinta kepada Quran. Kita nak belajar daripada kosong, boleh baca mengaji Quran secara bertajwid, kemudian naik kepada kita nak hafal Quran, kemudian kita nak mengamalkan Quran, nak memahami Quran dan juga nak menyampaikan Quran sehingga kita rasa cinta kepada Quran, insya-Allah. Itu saja perkataan saya. Jom kita sama-sama doa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, hadaikan bahasa cinta kami kepada Quran, cinta kami kepadamu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Kau hadaikan bahasa cinta kepada orang-orang yang saleh. Ya Allah, pemudahkan urusan kami untuk mencintai Quran, mencintaimu dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Kau memudahkan orang-orang saleh untuk mencapai cinta kepada Quran. Ya Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sistem guru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Itu saja perkongsian saya. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda, macam mana nak dibimbing itu melalui ITQK, Intensive Tajwid Ulum Quran Karim. Anda boleh tekan link yang kita dah pinkan dekat komen, ataupun di dalam dia ada description pun ada juga. So anda boleh pinkan, tekan link tu dan terus lakukan tindakan anda. Kita nak berjaya, kita kena lakukan tindakan awal, tindakan segera. Dengan kita lakukan tindakan segera, daftar, jangan fikir panjang. Kalau fikir panjang, dia menyebabkan anda tak buat tindakan. Kita nak sama-sama, saya Al-Muflisin dengan sangat-sangat mengalu-alukan untuk anda daftar, sebab kita nak kumpulkan, itu yang penting, kita nak kumpulkan orang-orang yang cinta Quran. Sebabnya sebenarnya Al-Muflisin nak rasa cinta. Sebab tu kita kumpulkan. Bila kita kumpulkan orang yang cinta Quran ini, maka Al-Muflisin dengan sendirinya akan ubah diri kita. Lebih-lebih lagi saya ubah diri saya dan tim Al-Muflisin untuk rasa cinta lagi, insya-Allah. Dan kita semua akan dapat berkumpul di dalam syurga Firdaus nanti bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja perkongsian saya. Semoga kita dapat menuju ke alam barzakh dibimbing, ditemani oleh Quran, syafaat Quran. Kemudian kita kepada mahsyar, Allah mendatangkan syafaat
Quran kepada kita ketika mana kita dibahagikan kepada 3 golongan dan kita termasuk golongan VVIP. Kita kena doa walaupun kita tak layak, tapi kita doa supaya Allah boleh pilih kita. Kemudian ketika di timbangan mizan, Allah SWT datangkan syafaat Nabi, syafaat Quran. Untuk kalau kita nak timbang, confirm yang ni lebih banyak, dosa kita lebih banyak, tapi ya Allah datangkanlah yang ni lebih banyak, mana tinggi sikit je, ni tinggi banyaknya. Tapi bila Allah datangkan syafaat, dia pun naik, alhamdulillah, tinggi dengan syafaat Quran dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita melalui titian, ketika kita melalui Telaga Kautsar, Allah beri rezeki kepada kita untuk dapat minum air Telaga Kautsar. Kemudian ketika kita melalui titian Sirat, Allah SWT datangkan syafaat Quran supaya Quran itu jadi cahaya dan juga jadi kenderaan untuk kita melalui menuju kepada syurga. Kemudian Allah SWT datangkan syafaat Quran untuk kita naik, Iqra wartaqi, naik dan naik, baca dan naik sehingga dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan ma'as-siddiq wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah orang-orang yang kita sangat-sangat cinta. Mereka inilah orang-orang yang sepatutnya jadi teman kita di dalam syurga nanti. Allah SWT alam. I left him al-mukhlisin. Saya berkongsi sama guru saya hingga akhir hayat. Sekiranya ada pahala daripada majlis ilmu cinta Quran ini, kami sedekahkan kepada kedua ibu bapa kami supaya mereka tenang di dunia dan juga tenang di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata al-mukhlisin? Tajwid kita nak baca Quran bertajwid, kita jaga makhraj sifat dan ikut tidak lifestyle. Maksudnya kita baca Quran bertajwid, kehidupan juga kehidupan bertajwid, itu kehidupan bersisam. Kita buat apa yang Allah SWT suruh, kita tinggal apa yang Allah SWT dalam kita. Saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala